Hi everyone, so bertemu lagi. Now kita nak tengok recap ataupun review chapter yang keempat, iaitu conic sections. So dalam chapter ni hanya ada 3 benda je yang involve. Okay, sepatutnya ada lagi banyak lah, ada yang hyperbolic tapi tak ada dalam syllabus lah. Okay, so untuk syllabus kita, untuk matriculation ni hanya ada 3 benda. The first one is about circle, the second one is about ellipse, and the third one is about parabola. Okay, dalam yang ketiga-tiga ni, yang circle ni lah yang paling banyak sekali yang kita belajar lah. Okay, so a circle, okay, paling penting kalau bagi saya lah, okay, untuk circle ni, and forgive my drawing, okay. So untuk circle, okay, the first one yang kita kena alert ialah macam mana kita nak create dia punya equation, okay. So macam mana sekalipun kebanyakannya atau majoriti soalan, okay, untuk create equation of circle, you need to know two things only. The first one is dia punya center, iaitu HK, and dia punya radius R. Kalau you boleh cari dua ni, kan, you boleh create dia punya equation of circle. So macam mana equation of circle dia, sir? Okay, equation of the circle, of a circle, ialah what we call as x minus h square plus y minus k square equal to r square. Sebenarnya formula ni dia hasil daripada distance antara dua point lah sebenarnya, okay. Tapi untuk recap ni saya just tulis je lah macam mana formula yang dihasilkan lah, okay. So x minus h square plus y minus k square equal to r square. So h dengan k ni ialah dia punya center, and r ialah dia punya radius, okay. This one what we call as the standard equation, okay. So this one kalau saya highlight, so this one ialah yang kita panggil dia sebagai standard equation. Standard equation of a circle. Okay, macam mana daripada standard equation ni, okay, kita boleh ubah dia kepada what we call as apa nama dia, general equation. Okay, general equation of a circle. Okay, yang mana, okay, apabila kita expand benda ni, kita expand, okay, kita expand standard equation ni, kita akan dapat hasil je lah x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c akan equal to 0. Okay, so ni lah yang dipanggil sebagai general equation. Okay, so dalam circle, dua-dua, both standard equation dan juga general equation, dua-dua tu dia akan bagi beberapa maklumat penting lah. Okay, terutamanya dia punya center dan juga radius. Okay, alright. So dalam kes ni, okay, what we need to alert, okay, ialah yang pertamanya nilai G ni lah, kan. Nilai G ni ialah bersamaan dengan negatif H, and F ni ialah negatif K. And dia punya C ni pula, okay, C ni bukan radius lah, tetapi C ni ialah equal to H square plus K square minus dengan R square. So sometimes kita kena alert and kita boleh manipulate dia punya statement yang C ni. Okay, kadang-kadang kita boleh cari R melalui C. Okay, and lagi satu yang skill yang you need to ada ialah dia punya daripada general equation you want to change into standard equation balik. Okay, macam nak tukar daripada general kepada standard ialah you need to be able to do completing the square. Okay, so skill untuk kita apply completing the square ni sangat penting lah dalam chapter 4 ni. Okay, right, so ni the first one yang kita kena alert lah untuk tajuk circle ni. The first one ialah macam mana kita create dia punya equation. Okay, so soalan yang boleh ditanya, okay, boleh jadi dibagi details, iaitu dibagi center and radius ataupun beberapa maklumat yang kita boleh create juga, kan. Kita kena cari dia punya atau find dia punya equation of a circle. Okay, and soalan yang kedua yang boleh ditanya melalui benda ni, okay, part ni ialah dia bagi equation, okay, and then you need to be able untuk detect dia punya details, iaitu center and radius. Okay, macam tu lah. Okay, and next one yang kita belajar dalam tajuk circle ni ialah berkenaan dengan intersection. Okay, the next one ialah pasal intersection. Okay, intersection of apa, sir? Intersections of sama ada circle dengan circle ataupun dia melibatkan circle dengan line. Macam tu. Okay, so kalau dia melibatkan circle dengan circle ataupun dia punya idea dia, kalau kita nak cari intersection point, okay, kalau line dengan line kita akan buat simultaneous. Okay, circle dengan circle pun kita akan buat simultaneous. Pendek kata intersection point mesti buat simultaneous. Apa maksud simultaneous ni, sir? Kita akan masukkan equation yang pertama ke dalam equation yang kedua. Okay, alright. So kalau kes yang pertama ni, circle dengan circle, apabila kita buat dia punya simultaneous, okay, kita akan menghasilkan dia punya line dia kat sini. Okay, so kalau saya namakan this one is circle yang pertama, this one ialah circle yang kedua. Okay, apabila kita buat simultaneous dua-dua equation of circle ni, kita tak menghasilkan point lagi, tapi kita akan menghasilkan satu line kat situ. Okay, so let's say saya bagi nama line ni sebagai L1 lah. Okay, so the next things yang kita kena buat ialah, kan, kita dapat equation of line, so kita boleh masukkan equation line tu ke dalam sama ada equation of circle 1 ataupun equation of circle 2. So once you do that, okay, apa yang akan terhasil ialah satu quadratic equation. You need to be expected, okay, you need to expect you akan hasilkan satu apa nama dia, quadratic equation. So saya tulis macam ni lah, ax square plus bx plus c equal to 0. You mesti expect akan dapat satu quadratic equation ni. Okay, once you dah dapat quadratic equation ni, now it depends on the soalan lah. Okay, sama ada dia suruh awak show yang dia akan intersect 2 point ke 1 point ke, ataupun dia suruh awak cari find dia punya point tu. Okay, so kalau dia suruh show, what you need to do, kan, guna discriminant b square minus 4ac. Ini nama dia discriminant. And kalau you want to find, atau soalan tu suruh find the point of intersection, okay, apa yang awak buat ialah awak factorize dia, selesaikan, solve, okay, for x and y.
Okay, ataupun nama lain kalau laras bahasa korang dia dipanggil sebagai EQN tu lah kan. Okay, sebenarnya awak solve dia, okay, by factorization ke, by simultaneous ke, bukan by formula ke, by computer square sekali, okay. Tapi nak kata EQN lah, senang nak untuk awak dapat dia punya idea dia. Okay, begitu juga kalau dia melibatkan line dengan circle. Kalau line dengan circle, so you have the equation of line and you have the equation of circle. What you need to do macam yang intersection of circle dengan circle tadi. So yang ni macam dah jimat masa sikit. Line 1 tu equation dia kan, masukkan dalam circle tu, equation of circle. And then you expect akan dapat satu muncul lah kata apa, equation of apa nama dia ni, quadratic equation, and then again refer on your question tu nak suruh show or find. Okay, alright, kalau lah misal kata okay, dia tak bagi direct equation of line, okay, macam mana sekalipun kan dia mesti bagi maklumat yang tersirat lah kan. Sometimes you need to be able untuk cari dia punya line ni kan. Ingatlah dia straight line, so y sama dengan mx plus c kan. So kadang-kadang kita kena cari dia punya gradient of line tu dulu kan, and then cari dia punya c dia, and then create dia punya equation of straight line tu. Ataupun kadang-kadang kita boleh guna juga y minus y1 m darab x minus x1 kan. It depends lah, ni semua untuk create dia punya equation of straight line tu. Okay, alright, so ni dalam intersection of between two circles ataupun circle and line. Okay, dalam ni juga okay, kita juga boleh kembangkan sedikit maklumat ataupun info berkenaan dengan b square minus 4ac ni kan. Dia boleh keluar tiga benda, sama ada dia less than 0 yang menunjukkan dia tu tak intersect, boleh jadi more than 0, so maksudnya dia akan show yang benda ni akan intersect dekat 2 point, ataupun juga dia akan equal to 0 kan, which is dia akan intersect ataupun touch at one point. Yang ni kita panggil dia sebagai tangent. Tangent. Okay, alright, next one ada juga dekat sini kan, macam mana kita boleh detect atau kita boleh show yang line dengan circle. Okay, this is for line and circle, dia ni intersect ke tak intersect kan. Kita selain daripada guna b square minus 4ac ni, discriminant ni, kita juga boleh guna satu lagi kaedah, iaitu shortest distance antara center dan juga line. Okay, so formula saya adalah d and then modulus ah plus bk plus c over a square plus b square. Okay, macam mana nak guna formula ni, dia kena berhati-hati sikit lah. The first one ialah a, b dengan c ni dia refer untuk line tu. A, B, C ialah daripada line. Macam mana saya? Kena susun X dulu, and then diikuti dengan Y, and then diikuti dengan center, bukan center, dia punya constant, and then mesti equal to 0. Dia mesti susun macam ni. So, dia punya A, B, C tu ialah dia punya coefficient dia. Kita tengok lah. Okay, and H dengan K ni ialah refer dia punya center. Okay, so this one ialah untuk shortest distance. Okay, and kita boleh show juga, atau kita boleh guna benda ni, idea ni untuk kita tunjuk yang line tu kan, dia berada di luar circle ataupun di dalam circle, ataupun dia touch at one point circle. Kalau dia touch at one point circle kan, apa yang kita boleh expect ialah kalau kita draw kan, and then dia punya distance kan akan sama dengan r dia. Kita sama. Okay, tu maksud dia tangent lah. Kalau dia tu tak intersect kan, kita akan nampak jarak radius kan dengan dia punya d dia kan, akan lagi radius akan lagi kecil daripada d lah, sebab d tu dia tunjuk daripada line kepada center. So kalau ditunjuk dia minta cari line kepada circle, so you need to be able untuk buatlah d akan minus dengan r, dapatlah distance tu. Okay, alright, so ni yang kedua lah, part yang kedua, iaitu intersections. Okay, and the third part ialah tentang tangent. Okay, bila circle ni dia ada tangent pula, so saya buat kat sini lah. Okay, ataupun semua bawah ni. Okay, so the last part untuk circle ialah berkenaan dengan bukan lagi circle, tapi dia punya equation of tangent. So sorry, saya buat bagi cantik sikit. Okay, dia touch at one point. So sekarang ni kita bukan nak cari lagi equation of circle, tapi nak cari equation of the tangent tu. So kena ingatlah tangent tu sebenarnya straight line. Okay, so you must expect dia akan follow dia punya general equation dia, y sama mx plus c lah. Okay, so kalau kita tahu dia punya let's say xy y1 and x1 y1 dia, iaitu point of intersection dia, tangent is tu, and kita boleh create our equation ni melalui formula x1 plus y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0. Yang mana x1 dengan y1 ni, and setiap tu kita boleh ambil daripada point of intersection antara line dengan circle, dan g, f dengan c ialah melalui equation of circle yang kita tahu. Okay, so ni equation of tangent. And the last part ialah macam mana kalau diberi, okay, diberi satu point on the tangent line. Okay, let's say sebagai nama dia P lah kan. Yang dia nak cari ialah benda ni, length of the tangent. Nak cari length of the tangent, okay, antara point kepada circle. Okay, yang ni idea dia ialah sebenarnya Pythagoras je kan. In Pythagoras ni sebelief kita dah bincang kan, daripada darjah, bukan darjah lah, daripada form 2 form 3 sebenarnya kan, kena ada right angle triangle. So bila kita ada center kat situ and kita ada satu tangent, okay, this one is your R, isn't it? And kalau kita boleh cari center dia kan, let's say nama dia HK sebagai dia koordinat dia, and point P pun kita tahu berapa dia punya koordinat dia, so kita boleh create dia punya kita boleh cari dia punya length dekat sini. So let's say nama dia saya letak A lah, ni dia punya value dia. Okay, so untuk cari yang kita tak tahu ni kan, kita boleh guna Pythagoras theorem, iaitu A square dia akan sama dengan oh no sorry, saya akan buat yang pada asal dulu. So daripada Pythagoras theorem kita ada yang kita tak tahu ni square,
plus dengan R square akan dapatlah A square dia punya hypotenuse dia, kan? So kalau kita manipulate this one, yang kita tahu tu dia akan jadi third of A square minus R square. Okay, this is all about circle lah. Okay, 3 part kalau boleh kata. Okay, the next one ialah yang kedua, iaitu berkenaan dengan ellipse. So ellipse is very interesting. Okay, and mudah lah kalau ikut. Okay. So untuk ellipse, kalau tips bagi lah, kan, yang penting ialah tahu dia tu sama ada dia tu horizontal ellipse ataupun vertical ellipse. Okay, forgive my drawing so horrible. Okay, tapi pendek kata, kan, ni je yang kita kena tahu dalam ellipse. Okay, so Masya Allah, teruk no. Okay, tapi tak apalah, ni nak sekadar idea kan. Okay, so ni dia punya center. HK sebab macam tu. Okay, so avoid guna C untuk center kerana ada satu sebab lah. Nanti later saya akan sebut. Okay, tapi pendek kata, untuk ellipse dia akan ada dua bentuk lah, kan. Hanya ada dua bentuk sama ada. Dipanggil sebagai horizontal ellipse ataupun yang ni dipanggil sebagai vertical ellipse. Okay, now formula asas dia, okay, formula asas dia untuk ellipse, kan, ialah x minus h square over a square plus y minus k square over b square equal to 1. Okay, depend on how your lecturer explain. Tapi kalau Sir explain, kan, dia nak tahu dia ni horizontal ataupun vertical, dia punya nilai A dengan B tu yang main peranan. Okay, apa maksud A dengan B ni, Sir? Okay, kalau bagi Sir, saya explain dekat student Sir, A ni ialah refer kepada, kan, macam mana ataupun kadar yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Okay, daripada center HK. Okay, and B ni ialah kadar dia ditarik, line tu ditarik ke atas dan ke bawah daripada center. Bear in mind, saya tak sebut center tu sebagai C. Okay, so kalau horizontal, kan, awak akan nampak kadar yang ditarik ke kanan dan juga ke kiri ni melebihi daripada ke atas dan ke bawah. So kita boleh expect yang A, nilai A dia tu akan lagi besar daripada B. And kalau kita refer kepada vertical, apa yang berlaku ialah sebaliknya lah. Kita akan nampak nilai A ni, kan, ditarik lebih kecil berbanding B, ke atas dan ke bawah. So kita boleh expect kalau vertical, dia akan jadi B yang lagi besar berbanding A. Alright? Okay, so itu yang pertama. Yang seterusnya, apa yang kita boleh detect kat sini ialah this is your vertical vertex. Okay, so ni saya namakan dia sebagai vertex major. Kerana apa? Kerana ni lah yang dia duduk di paksi major ni. Okay, kalau kat sini ialah vertex major dia. Okay, this is your vertex major. So bila ada major, mesti ada minor. So this is your vertex minor. Okay, inilah vertex minor dia. Okay, so jarak antara center kepada vertex major ialah A lah dalam kes ni. Sebab dia ditarik sebanyak A, kan. Okay, yang ni pun A lah. Okay, yang ni dia akan jadi B, yang ni pun dia akan jadi B. Okay, dalam kes ni, kan, vertex major dia ialah B, kan, yang ni pun ialah B. Okay, daripada center tu dia tambah B unit, and dia juga minus B unit. Yang ni dia akan tambah A unit, dia akan minus dengan A unit. Simple as that. Okay, alright. And apa lagi yang kita boleh tahu? Oh, ada lagi satu benda yang sangat penting lah, and sangat signifikan dalam vertex ni, bukan vertex, dalam ellipse ni, ialah dia punya yang kita namakan sebagai focus. Bukan focus, yes, focus ataupun foci. So this is your foci. Okay, focus and vertex major akan terletak pada part C dia ni, part C major dia. Kalau nampak. Okay, kalau kat sini part C major dia, so dekat sini lah dia punya fokus dia. Okay, ingat fokus akan fokus circle, fokus center dan juga vertex major akan duduk di axis dia, major axis dia. Ini dipanggil sebagai major axis. Okay, alright. So untuk detect dia punya fokus, okay, again kita guna Pythagoras theorem. Kalau saya boleh conteng kat sini, okay, ini saya padam dulu sebab banyak sangat. Okay, so apa yang kita akan nampak kat sini sebenarnya ialah, kan, kita boleh cari, kan, fokus ni ialah apabila kita dapat nak cari dia punya nilai panjang dekat sini. So kita boleh dapatkan yang kita nak cari ni, kan, yang biasanya kita namakan dia sebagai C lah. Okay, C itu ialah jarak antara fokus dengan center. Okay, kalau kita dapat tahu dua side ni, kan, kita akan dapat carilah nilai C tu. So ni antara satu signifikan lah, okay, dalam ellipse. Okay, jarak this one ialah B, kita tahu benda tu tadi, kan, and jarak this one ialah sebenarnya ialah A. Jarak vertex yang minor ni kepada fokus ialah bersamaan, iaitu sama dengan center dengan vertex major ni. Ni memang ciri-ciri yang special bagi ellipse. Okay, so kita tahu A, kita tahu B, kita boleh tahu ini C. And once kita dapat C, kita boleh tahu dia punya coordinate of F dia, iaitu fokus dia. And bila dapat C, kat sini pun samalah C dia. Okay, antara karakteristik yang istimewa lagi, yang special dalam ellipse ni ialah center akan berada di tengah-tengah, dia ialah midpoint bagi fokus dengan fokus. So contoh, kan, jarak antara fokus dan fokus ni ialah 4 unit, therefore center dia akan jadi 2. Jarak ni ialah 2, jarak ni ialah 2. Okay, and center juga akan berada di tengah-tengah antara vertex major dengan vertex major. So kalau dia 10 unit, kan, vektor vertex major ni 10 unit beza dia, so dia akan 5 unit ke sini, 5 unit ke sini. Itu beza dia. Okay, and itulah speciality dalam ellipse. And begitu juga dalam yang kalau case vertical lah, kan, kita nak cari fokus, so kita dapatkan dia punya nilai kat situ. So kalau kat sini A, kat sini dia akan jadi B.
jarak vertex ni kepada fokus dia akan sama center kepada vertex ni. So kalau kat sini B, kat sini jadi B juga. So kita dapat B, dapat A, dapat cari C. Tu je dalam kes ellipse. Okay, and bear in mind juga, perlu diingatkan juga kat sini, okay, yang x minus h square bla 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 ni, okay, ni equation ni dipanggil sebagai standard equation of an ellipse. Okay, again, kalau you kembang, kan, kalau you expand, you akan dapat dia punya general equation of an ellipse. Beza dia apa dengan yang circle tadi? Kalau circle, kalau you nak detect, kan, kalau nak detect circle, okay, mana circle? Okay, circle dia punya coefficient dekat sini, x square dengan y square dia akan sama. Kalau 2 kat sini, 2 dekat sini. Kalau 1, 1 dekat situ. Okay, kalau berbeza dengan ellipse, general equation dia nanti, untuk x square dengan y square, dia akan dapat yang lain. Value yang berlainan kat situ. Tu beza kalau nak detect dia ni, ellipse ataupun circle. Okay, anyhow, bila you expand, you akan dapat general equation. And kalau you want reverse to the process, kan, you kena completing the square. Okay, and bear in mind, kalau dia menggunakan ellipse, general equation macam tak bagi information sangat, tapi standard equation ni yang mainkan peranan. You will have your center H dengan K, and you boleh dapat dia punya bentuk dia sama ada vertical atau horizontal melalui A dengan B. Okay, tu je dalam ellipse. Okay, and the third one ialah berkaitan dengan parabola. Okay, parabola. Okay, parabola pun macam benda yang simple je. Okay, and awak dah jumpa dah benda ni sebenarnya. Okay, parabola dia sama ada bentuk dia senyum atau masam, kan? And sama ada C ataupun C terbalik. Ni cara mudah nak ingat lah. Okay, ataupun dia panggil opening upward, opening downward, opening right or open left. Okay, so parabola, okay, macam mana sekalipun dia akan ada yang dipanggil sebagai directrix dia. Setiap parabola dia ada directrix dia. Okay, alright. So, lagi satu ialah dia punya tulang belakang dia. Okay, parabola dia ada tulang belakang dia. Yang mana tulang belakang, okay, ataupun dipanggil sebagai axis of symmetry dia akan perpendicular dengan directrix. Okay, so ni kalau macam ni, inilah dia punya tulang belakang dia punya axis of symmetry dia. Okay, alright. So apa yang penting dalam parabola? Okay, dalam parabola yang penting ialah dia punya vertex. Okay, dia tak center tapi dia ada vertex. Dalam ni vertex ialah HK. Yang ni pun inilah dia punya vertex dia, HK. Okay, and dia punya focus F. Okay, and focus mesti terletak di dalam parabola tu. Dia bukan berada di luar. Di luar ialah dia punya directrix. Okay, and the most significant dalam parabola ialah sebenarnya ialah jarak F dengan vertex dia tu, iaitu nama dia P. Kita bagi nilai dia P. Okay, and P dia ni lah sangat-sangat bahaya. Okay, and P ni, okay, sebenarnya ialah jarak antara focus dengan vertex and vertex dengan directrix. Sebenarnya ni nilai P. Okay, and saya takkan sebut panjang lah. Okay, sebenarnya just recap je. So formula asas dia sama ada x minus h square sama dengan 4p y minus k, atau y minus k square sama dengan 4p x minus h. Okay, jangan tertukar lah. Okay, h tu mesti dengan x, k tu mesti dengan y. So macam mana sekalipun ialah nilai p yang sangat penting ni. Kalau p dia, kalau dia ada dua benda lah kita tengok. The first one ialah sama ada x yang square ataupun y yang square. Kalau x square senyum termasam lah, macam kuadratik kan. Kalau y yang square dia kira bentuk yang surd sebenarnya, graph surd. Kan, ni graph surd kan, kalau separuh. So kalau y square dia kira dua side lah. That's why c ataupun c terbalik. And then yang penting lah dia punya p. So p dia kalau dia positif untuk yang x square dia kira senyum. Kalau p yang negatif dia akan jadi yang masam. And begitu juga dengan yang kalau y yang square, so kalau p positif dia kira c. Kalau p yang negatif dia akan jadi C terbalik. Kalau P positif, C betul. Okay, alright. And apa yang saya boleh nyatakan kat sini, antara challenge dia ialah sebenarnya awak detect dia ni X yang square ataupun Y yang square. Bentuk yang mana yang dia akan pilih, kan? Okay, antara yang awak kena alert ialah the first one, tengok dia bagi clue tu axis of symmetry ataupun directrix. Okay, sometimes dia akan bagi axis of symmetry dia perpendicular kepada y axis contoh, kan? So what you need to do, tips dia ialah, okay, sketch dulu graph dia ataupun sketch dulu paksi x dengan y contoh, kan? And then you detect dia bagi tu ialah dia punya axis of symmetry ataupun directrix, and then you work accordingly lah kat situ. Okay, so dia depends on soalan ni, boleh twist macam-macam. Kalau dia bagi directrix, contoh directrix dia parallel kepada x axis kan, ni directrix dia. So kalau directrix dia parallel macam ni, maksudnya dia akan ambil sama ada senyum ataupun masam lah. Okay, so dia akan guna x square. Kalau dia kata, okay, let's say dia punya axis of symmetry dia, kan? Axis of symmetry perpendicular, kan? Axis of symmetry, contoh okay, axis of symmetry dia perpendicular kepada x axis. So bila dia perpendicular kepada x axis, dia kira bentuk macam ni kan? So kita again boleh expect dia kalau axis ni macam ni, dia masih lagi guna x square, sama ada p positif ataupun p negatif. Okay, so tu ayat-ayat dia lah yang dia boleh twist. Okay, so bagi saya this is all, that's apa kata ni lah semua yang ada dalam chapter 4 ni. Ni je. Okay, yang penting tahu dia punya completing the square. Oh, by the way, parabola ni kan, kalau diberi dalam bentuk again, this one is standard equation. Okay, this one is standard equation. So kalau you expand, you akan dapat general equation. Kalau you complete the square dia balik, kan, you akan dapat balik dia punya standard equation. And yang penting adalah standard equation dalam parabola dan juga ellipse ni. Sebab daripada standard equation, you akan dapat dia punya HK dan juga detail-detail yang lain. So that's all for me untuk chapter 4. Okay, yang lain tu awak tengok secara detail lah macam mana soalan dia.
Okay, so good luck on your exam and bye bye.